Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Lama tak jumpa no. Okey, hari ni kita akan belajar sains buat kali pertama. Okey, selamat datang ke kelas online sains tahun 2. Jom kita tengok. Okey, kita akan belajar tentang unit 1 iaitu kemahiran saintifik. Mestinya daripada Muallimah Masni. Kan? Kemahiran proses sains. Apa tu kemahiran proses sains? Ialah kemahiran asas yang digunakan semasa menjalankan penyiasatan ataupun eksperimen. Apa benda tu? Jom kita tengok apa dia tu. Salah satunya memerhati. Kemudian mengelas. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Dan akhir sekali, berkomunikasi. Apa benda empat-empat ni? Jom kita tengok makna satu persatu. Apa dia ni? Okey, kemahiran memerhati. Apa tu? Ialah proses menggunakan deria yang terlibat untuk mengumpul maklumat tentang objek ataupun fenomena ataupun keadaan situasi macam itulah. Okey. Gunakan deria. Kalau memerhati kita guna deria apa? Deria mata. Bukan guna deria yang lain Okey. Deria. Okey, memang memerhati kita guna mata. Tapi kita juga boleh guna deria lain. Deria yang terlibat. Kayaknya tak apa. Sekejap Muallimah cerita apa dia tu, okey? Deria ni dia melibatkan 5 jenis deria yang kita belajar darjah 1 dulu tu. Deria sentuhan, deria bau, sedapnya pizza. Okey, deria rasa, aiskrim. Deria pendengaran dan juga deria penglihatan. Okey. Kita tengok. Contoh kemahiran memerhati ni. Okey, kamu boleh tengok buku teks kamu. Muka surat berapa tu? Muka surat. Muka surat 2. Okey, kita tengok, kita baca. Memerhati. Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti aktiviti mereka di bawah. Okey. Mak dia kata, kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk membuat roti. Mereka nak buat roti. Okey, mula-mula kita masukkan tepung, kemudian garam, gula, yeast dan air. Selepas itu, kita uli adunan menjadi dough yang lembut. Kita tutup dough dengan tuala bersih yang lembab dan biarkan sejam. Ni cara-cara nak buat roti. Kot kamu rajin, kamu nak buat roti kat rumah, bolehlah. Lepas kita biar selama sejam, adik tu pun kata, wah, adunan ini sudah mengembang. Tu mak dia pun kata, kita bakar dulu adunan ini. Lepas bakar tu, dah siap dah. Lepas tu, bukan siap, tak siap lagi. Tengah duk bakar tu, ada keluar satu bau. Adik dia pun kata, wah, sedapnya bau roti ni. Macam tadi Muallimah kata, wih, sedapnya pizza. Macam tu lah. Adik dia kata, sedapnya roti ni. Tapi kakak dia pesan, jangan sentuh ketuhan ni, panas. Lepas tu, ting,
Bunyi oven. Oven tu maksudnya dah siap masak, dah tamat dah masa dia. Lepas tu adik tu pun tak sabar tarik ibu dia. Habaq kata, "Ibu, ketuhar dah berbunyi. Roti dah masak ke?" Adik dia tanya. Lepas tu mereka pun tengoklah dekat oven tu. Tengok-tengok memang roti dah siap. Lepas tu mak dia pun potonglah bagi rasa semua. Adik dia kata, "Sedapnya roti ni." Yalah. Nisa pun kata, "Yalah, lembut dan gebur roti ni." Dalam keadaan ni, kamu perasan tak? Pasal apa? Ada dialog. Wah, sedapnya bau roti ni. Jangan sentuh ketuhar, ini panas. Lagi, ketuhar dah berbunyi. Sedapnya roti ini. Kenapa jadi? Kenapa mereka sebut benda ni? Sebab mereka nak cerita. Yang ni lah yang dikatakan kemahiran memerhati. Maksudnya, dia memerhati sambil menggunakan 5 jenis deria. Okey? Jadi, semasa ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan melihat perubahan adunan. Mula-mula adunan tu kecil, lepas tu jadi besar. Lepas tu menghidu bau roti yang sedang dimasak. Tadi itulah adik dia yang cakap tu, sedapnya bau roti ini. Itulah. Jadi kemudian merasa roti yang telah dimasak. Adik Nisa cakap, yang dialog adik Nisa kata tu, sedapnya roti ini. Itulah. Okey. Kemudian memegang roti yang telah dimasak. Ataupun yang Nisa cakap dekat adik dia tu, jangan sentuh, ketuhar ini panas. Yang tu ialah menggunakan deria sentuhan. Kemudian mendengar bunyi ketuhar. Kan bunyi ting tadi tu, menggunakan telinga. Okey. Kemudian tengok yang biru dekat bawah sekali tu, bukan surat 3 tu. Kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Kemudian kita beralih kepada kemahiran mengelas. Ada gambar binatang, ada gambar tumbuhan. Pasal apa ada benda-benda ni? Maklimah nak tunjuk contoh ni menggunakan haiwan ataupun tumbuhan. Okey, dalam kemahiran mengelas. Tapi kita tengok dulu, apa kemahiran mengelas tu? Kemahiran mengelas ialah kenal pasti ciri-ciri sepunya dan berbeza pada objek dan mengasingkan mengikut kumpulan. Macam mana tu? Tengok. Contohnya macam ni. Kita kelaskan, macam contoh haiwan, kita kelaskan kepada berkaki dan tidak berkaki. Maksudnya kita asingkan haiwan tu berdasarkan ciri-ciri sepunya lah. Contoh, kupu-kupu ada kaki, lipan ada kaki, lipas ada kaki, lebah pun ada kaki. Maksudnya dia keempat-empat haiwan ni dikelaskan ke dalam kategori haiwan berkaki. Manakala haiwan tidak berkaki ialah tapak Sulaiman, sotong, cacing tanah, siput. Okey, ni ialah salah satu contoh mengelas. Okey, kita tengok contoh mengelas bagi tumbuhan pula. Okey, kita tengok kelas. Okey, dari segi akar kita kelaskan. Apa tumbuhan yang mempunyai
sistem akar serabut, sistem akar tunjang. Ingat tak darjah 1 Mak Limah dah ajar kan? Okey. Kategori batang pula, berkayu, lembut ataupun tidak berkayu. Dan ketiga, contohnya kita kategorikan tumbuhan tu kepada yang ada bunga ataupun bunga yang ada 3 pusaran ataupun 2, 4 atau 5 pusaran. Yang ni mungkin tak ada, tapi kita akan belajar lagi. Okey. Contoh Mak Limah nak tunjuk kat kamu. Contoh kamu nak mengelaskan haiwan ni macam mana? Contoh okey, kita tengok dulu ada haiwan apa tu? Ada rama-rama, ada burung, ada laba-laba, ada kelawar, ada katak, ada buaya, ada lebah, ada gajah, ada ikan. Okey. Kita nak kelaskan berdasarkan apa ni? Kita ambil lah salah satu. Contoh yang Mak Limah buat ni. Tengok. Mak Limah kelaskan haiwan ni berdasarkan haiwan berkepak atau bersayap dengan haiwan tidak berkepak dan ataupun bersayap. Apa contoh haiwan berkepak ataupun bersayap? Okey, pertama, rama-rama. Yang kedua, burung. Apa lagi yang ada kepak ataupun bersayap? Kelawar. Apa lagi? Lebah. Ada lagi tak yang ada kepak atau bersayap? Tak ada dah. Okey, kita tengok pula haiwan tidak berkepak ataupun bersayap. Tengok kat gambar nah. Tengok kat gambar tu. Banyak haiwan kalau nak bubuh kat situ. Tapi kita kelaskan berdasarkan gambar yang diberikan. Okey. Haiwan tidak berkepak. Yang pertama, laba-laba. Laba-laba tak ada sayap ataupun kepak. Yang kedua, katak ong. Okey, yang ketiga, buaya. Buaya mana ada kepak ataupun sayap kan? Keempat, gajah. Dan yang kelima ialah ikan. Kamu juga boleh kelaskan haiwan-haiwan ni kepada beranak ataupun bertelur. Okey, boleh juga kamu kelaskan haiwan ni berdasarkan hidupan, sama ada hidupan mereka di darat ataupun di dalam air. Okey, boleh juga. Okey, asal punyai kamu kelaskan haiwan-haiwan tersebut dalam ciri-ciri sepunya yang sama. Mengukur dan menggunakan nombor. Okey, setiap kali kita mengukur, kita mesti akan guna nombor. Kita tengok macam mana tu. Okey. Contohnya macam mengukur ketinggian ataupun mengukur berat badan. Sampai terkeluar spring dia tu. Okey. Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul, sama ada jisim, isi padu ataupun masa. Okey, kita tengok. Contoh dalam buku teks kamu, buka surat. Okey, sekejap. Buka surat. Muka surat 8. Okey. Buka muka surat 8, kamu boleh tengok tajuk mengukur dan menggunakan nombor. Berat saya 24 kg. Kata Nurul. Nurul dah kanang nah. Okey. Nurul yang perempuan, kanang yang lelaki. Okey, Nurul cakap, berat saya 24 kg. Kanang pun tanya, bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Okey, Nurul pun menjawab, saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ni. Alat timbang yang duk timbang berat tu lah kan. Berat kamu
35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Okey, walaupun umur kita sama, tapi berat kita berbeza. Okey, jadi dekat biru tu, kamu tengok, dia tulis apa? Nurul dan Kana mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai, iaitu timbang badan lah untuk ukur berat badan. Okey. Mereka menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Pasal tak ada nombor dekat timbang tu? Tak nampak kalah. Kena zoom lagi. Kemahiran berkomunikasi. Selalunya kemahiran berkomunikasi ni kita mesti ingat telefon, handphone, apa lagi? Dan lain-lain lah. Okey. Jadi komunikasi kat sini pelbagai jenis. Okey. Kita akan tengok apa dia tu. Okey, berkomunikasi bermaksud sampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk. Okey. Ni contoh dia. Pelbagai bentuk tu apa dia? Tak semestinya kamu bercakap sahaja. Okey. Salah satunya ialah mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Okey, kamu tengok tu contoh yang gambar tu, gambar ikan. Okey. Kamu boleh sampaikan maklumat berkomunikasi ni dari segi guna gambar ataupun carta. Contoh macam carta organisasi dekat kelas kamu tu. Guru nama apa, penolong nama apa, ketua kelas nama apa. Jadi yang tu salah satu cara kamu komunikasi. Maksudnya kalau mukadimah lain masuk kelas kamu, mukadimah tanya, okey, siapa guru kelas? Kalau kamu tunjuk dekat carta organisasi tu, secara automatik mukadimah akan tahu siapa dia guru kelas, siapa dia ketua kelas, siapa dia penolong, siapa dia lagi ada dalam kelas tu. Okey. Okey, yang tu contoh nah. Okey, kemudian dari segi graf. Okey, mungkin kamu belum lagi didedahkan dengan graf. Okey, tapi insya-Allah nanti kamu akan belajar. Dan juga akhir sekali model. Model tu lebih kurang sama jugalah dengan gambar, ataupun model ni lebih macam patung lah. Macam dia tunjuk singa tu kan. Mungkin dia menggunakan model patung singa. Untuk tengok contoh lah, mukadimah pergi kat kelas kamu, mukadimah bawa model singa tu pergi kat kelas, patung singa tu. Mukadimah tanya, okey, singa ni macam mana? Singa ada apa? Ada berapa mata ke? Ada berapa kaki? Ada berapa ekor? Dipanggil model. Okey, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kita akan teruskan tajuk seterusnya dalam kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.